Assalamualaikum, salam Malaysia Berani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. 65.6% miskin Tegar telah diselesaikan setakat semalam. Perdana Menteri Zahir penghargaan atas sokongan dan kerjasama semua kerajaan negeri dalam usaha menoktahkan miskin Tegar. Beliau tegaskan kerajaan guna pendekatan tamatkan kemiskinan Tegar tanpa mengira kaum dan semua warga negara memerlukan bantuan akan disokong tanpa diskriminasi. Pelaksanaan projek rancangan tempatan banjir RTB akan dipergiat. Ia berikutan perubahan iklim makin ketara hingga mengakibatkan cuaca ekstrim dan kejadian banjir. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, langkah itu juga seiring pengumuman dalam pembentangan belanjawan 2025. Setakat ini, 8 projek RTB bernilai RM540 juta berjaya disiapkan. Malaysia mengimport lebih 1.35 juta tan beras setakat bulan lepas. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan bekalan tersebut diperoleh daripada 11 negara. 549,824 tan daripada keseluruhan bekalan beras itu diperoleh dari Vietnam. Ia diikuti Pakistan dengan 349,832 tan dan 229,451 tan dari India. Malaysia turut mengimport bekalan beras dari Thailand, Kemboja, Myanmar, Korea Selatan, Taiwan, Jepun, Indonesia dan Sepanyol. Pendidikan untuk semua. Pembinaan 11 pusat permata kurnia serta 2 sekolah khas di Johor dan Sabah usaha pastikan murid berkeperluan pendidikan khas khususnya autistik dapat pendidikan lebih inklusif. Inisiatif itu diumum dalam belanjawan 2025. Menteri Pendidikan berkata belanjawan tersebut bersifat menyeluruh dengan perhatian diberi kepada setiap lapisan pelajar. Malaysia komitmen membina kepercayaan strategik dalam kalangan negara-negara luar melalui dialog yang berterusan, diplomasi dan semangat muhibah semasa memegang jawatan pengurusi ASEAN 2025. Jelas Menteri Luar Malaysia bersama negara anggota lain berhasrat untuk memperluas perkongsian ekonomi dengan negara-negara di luar sempadan ASEAN. Malaysia juga akan terus berusaha mendapatkan komitmen yang lebih besar untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan dalaman ASEAN. Isu keganasan rumah tangga akan terus menjadi fokus utama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Timbalan menterinya berkata 577 kes direkodkan tahun lepas berdasarkan statistik penderaan membabitkan wanita oleh PDRM. Kes itu catat peningkatan berbanding 422 kes pada tahun 2022 dan untuk tahun ini 442 kes dilaporkan setakat Ogos. Jelas beliau masih ramai mangsa terutama wanita dan kanak-kanak menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan sokongan. Kumpulan pecah rumah terdiri daripada etnik Rohingya tumpas. Seramai 6 suspek etnik itu disyaki terbabit dalam kegiatan pecah rumah di Johor dan Melaka sejak 6 bulan lalu. Ketua Polis Johor berkata mereka yang berusia 15 hingga 34 tahun ditahan di Kota Tinggi dalam satu operasi bermula 29 September lalu. Semakam dapati salah seorang suspek wanita berumur 34 tahun mempunyai 54 rekod jenayah bersabit pecah rumah. 24,306.76 kilogram dan 1,989.27 liter dadah akan dilupus JSJN Terengganu. Ketua Polis Negeri memaklumkan kesemua dadah itu membabitkan kes-kes yang telah selesai perbicaraan dari tahun 1991 hingga tahun 2024 dan melibatkan 2,958 kertas siasatan di 7 daerah. Seorang warga emas mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu rakannya berhubung urusan pembayaran balik wang pelaburan perniagaan makanan kesihatan berjumlah RM500,000 di Wisma Zealand pada 2 Mac 2008. Cheng Ki Guan, 74 tahun, didakwa menipu ahli perniagaan Chang Seng Kyoe, 53 tahun, dengan memperdayakannya dalam urusan pembayaran balik wang pelaburan menggunakan cek bank yang berstatus account closed. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis buka 2 kertas siasatan berhubung kejadian tula di media sosial membabitkan beberapa individu termasuk seorang lelaki didakwa pegawai Menteri Besar Kedah. Individu terbabit atau terlibat sudah dipanggil beri keterangan. Ketua Polis Daerah Kota Serta memaklumkan siasatan dibuat masing-masing bawah kanun keseksaan serta Akta Komunikasi dan Multimedia. Laporan berhubung kejadian itu diterima pihaknya daripada 2 lelaki pada waktu berasingan semalam.
Seorang pendawai elektrik mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan khianat dan mendatangkan kecederaan dalam 2 kejadian berasingan pada September dan Oktober lalu. Tertuduh Muhammad Hafiz Abidin, 39 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nazratun Naim Muhammad Saidi. Mahkamah menetapkan wang jaminan sebanyak RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan dan kes akan disebut semula pada 21 November depan. 99 kes pelbagai barangan dirampas dilupuskan termasuk kenderaan bernilai RM607,706 sejak Januari lalu. Pengarah KPDN Kelantan berkata pelupusan itu dibuat selepas kes berkenaan selesai menjalani proses mahkamah dan arahan pengawal untuk dilupuskan diperoleh. Selain itu, terdapat 600 kenderaan yang dirampas sepanjang tahun lalu dan tahun ini yang masih belum selesai proses untuk dilupuskan. 70 projek Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM diluluskan tahun depan bernilai lebih RM1 bilion. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, peruntukan merangkumi 22 projek baharu berjumlah lebih RM300 juta dan 48 projek sambungan bernilai lebih RM700 juta. Selain itu, sebanyak RM66.8 juta diperuntuk untuk projek lain melalui pembinaan 6 buah balai bomba baharu serta 250 unit kediaman kuartus bagi menjamin kebajikan anggota bomba. Pelepasan air secara terkawal di semua empangan termasuk loji rawatan air akan dilaksanakan di Perak dalam masa terdekat. Ia sebagai persediaan menerima jumlah taburan hujan yang lebih besar ketika fasa peralihan monsun dan musim tengkujuh. Exco Perak berkata pelepasan air dilakukan di 4 empangan TNP, 2 empangan JPS serta 7 loji rawatan air Lembaga Air Perak. Proses penurunan air dilakukan selaras SOP dan garis panduan ditetapkan MyDams dan iCold. Penggunaan sistem pendaftaran secara kod QR di PPS yang bermula tahun ini oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang berjaya melancarkan pengurusan bencana di negeri itu. Pengarahnya berkata penggunaan sistem pendaftaran dalam talian itu lebih efisien berbanding manual yang digunakan pihaknya sebelum ini. Ini sekaligus menjimatkan masa penduduk yang terjejas banjir untuk mendaftar masuk ke PPS. Naik taraf Balai Polis IPD dan kos kawalan sempadan terus jadi keutamaan Kementerian Dalam Negeri KDN menerusi Belanjawan 2025. Menterinya berkata sebahagian daripada 850 balai polis IPD dibina sekitar 1970-an dan 80-an justru ia perlu dinaik taraf bagi memastikan keselesaan anggota menjalankan tugas. Selain itu, pelaburan dalam penggunaan teknologi juga penting bagi memastikan tugas dalam menjaga keamanan dan ketenteraman awam dapat dilaksanakan lebih efisien. MCMC memulakan rundingan awam mengenai draft kod tata laku amalan terbaik untuk penyedia perkhidmatan pesanan internet dan media sosial. Ini susulan pengenalan kerangka pelesenan untuk perkhidmatan pesanan internet dan perkhidmatan media sosial yang diwartakan 1 Ogos lalu dan bakal berkuat kuasa 1 Januari 2025. Rundingan bertujuan mendapatkan input dan maklum balas penyedia perkhidmatan, orang awam, pemain industri dan pihak berkepentingan. Kutipan caj jalan cecah RM87.94 juta setakat September lepas. Menteri Pengangkutan berkata ia hasil 4.4 juta kenderaan dari Singapura memasuki kedua-dua pintu masuk Johor dan Singapura. Secara purata, 16,107 kenderaan memasuki Malaysia dari negara itu setiap hari. Lebih 1.9 juta murid dan pelajar lepasan menengah telah buat penebusan baucer buku madani setakat semalam. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, angka itu membabitkan nilai baucer RM157 juta dan telah mencatat nilai pembelian keseluruhan lebih RM120 juta melibatkan 3.9 juta naskah buku. Program kadar air tidak terhasil NRW kebangsaan akan dilaksana bermula 2025 hingga 2030 melalui pembiayaan geran. Timbalan Menteri Petra memberitahu ia bertujuan meningkatkan pengurusan air dan membabitkan kos RM2.52 bilion. Program merangkumi 2 pendekatan iaitu penggantian paip kritikal di seluruh negara dan penyelesaian NRW holistik di Pahang, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Labuan. Selain kadar imbuhan balik secara prorata diperkenal bagi menggalakkan penyertaan operator air di 8 lagi negeri. Penubuhan Portal Anti Penipuan Kebangsaan NFP berjaya kurangkan tempoh jejak dana
menjejak dana sebanyak 75% kepada 30 minit. Timbalan Menteri Kewangan menyatakan portal tersebut meningkatkan jumlah dana yang dibekukan sebanyak 28%. Selain keupayaan institusi kewangan kenal pasti akaun keldai meningkat 14%. Penggabungan Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Exim Bank dan SME Bank masih dalam proses. Perdana Menteri berkata tumpuan terhadap PKS tidak akan diketepikan. Langkah struktur semula institusi kewangan pembangunan diumum Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan 2025. Perdana Menteri tegaskan setiap pelantikan ahli lembaga pengarah GLC perlu lalui tapisan termasuk semakan Bank Negara, SPRM dan PDRM dan sebahagian besarnya golongan profesional. Beliau turut memberitahu kerajaan putuskan untuk tubuh jawatan kuasa khas rasionalisasi Badan Berkanun Persekutuan bagi menangani pertindihan fungsi dalam Badan Berkanun serta GLC. Menteri Ekonomi ke Kazan, Rusia untuk lawatan kerja sempena sidang kemuncak BRICS Outreach BRICS Plus 23 dan 24 Oktober ini, beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari pertama sidang berlangsung. Antara fokus isu-isu kritikal termasuk pembangunan mampan, pembaharuan sistem tadbir urus global dan situasi geopolitik di Timur Tengah. Sidang kemuncak bertemakan BRICS dan Selatan Global bersama-sama membangun dunia yang lebih baik diadakan susulan sidang kemuncak BRICS ke-16. Reserve antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah $119.6 bilion Amerika setakat 15 Oktober lepas. Paras reserve memadai untuk membiayai 4.8 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Negara-negara jiran Iran berikrar tidak akan membenarkan penggunaan tanah atau ruang udara mereka untuk sebarang serangan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan demikian ketika Israel berura-ura melakukan tindakan balas terhadap serangan peluru berpandu Republik Islam itu pada 1 Oktober lalu. Tehran pada masa sama mengulangi amaran agar Israel tidak menyerang kemudahan nuklearnya. Hampir tiada bantuan kemanusiaan yang sampai ke kem pelarian Jabalia. Menurut timbalan jurucakap PBB, permintaan untuk hantar keperluan dan bahan api yang diperlukan bagi menggerakkan kemudahan air di Jabalia dinafikan Israel. Zionis tidak hanya membunuh, memusnah dan mengusir penduduk Gaza, malah terus sekat akses bantuan kemanusiaan di utara wilayah itu untuk hari keempat. Korea Utara nafi hantar penempatan tentera berskala besar ke Rusia untuk membantu Moskow memerangi Ukraine. Penegasan itu disuarakan oleh salah seorang wakil Korea Utara dalam satu mesyuarat jawatan kuasa semasa Perhimpunan Agung PBB sekaligus menolak dakwaan Seoul sebagai khabar angin tidak berasas. Jumaat lalu, agensi perisik Seoul berkata Pyongyang menghantar pasukan tentera bagi membantu sekutunya, namun belum ada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan agensi media Korea Utara. UNHCR merayu kerajaan Indonesia untuk menyelamatkan sebuah bot pendatang yang terkandas di luar pantai barat negara itu ketika kejadian bot berkenaan membawa lebih 100 pelarian Rohingya termasuk wanita dan kanak-kanak. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.